Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tajuk kedudukan. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 79. Mari kita mengenal kedudukan. Okey, gambar di bawah ni adalah 4 orang sekeluarga sedang menanam anak padi. Mereka ada 4 lajur dan 3 baris petak sawah. Okey. Bawah ni kita panggil dia sebagai lajur, iaitu ini adalah lajur 1, lajur 2, lajur 3 dan lajur 4. Sementara sini kita panggil dia baris. Okay, ini baris 1, baris 2 dan baris 3. Baik, kita tengok apa yang dinyatakan. Okey, Angah berada di 3 petak ke kanan dan 1 petak ke depan. Okey, ke kanan. Okey, daripada pondok ni, sini juga kita panggil dia ke kanan. Ni kan kanan kita. Jadi, kita tengok Angah ni dia berada 3 petak. 1, 2, 3. 3 petak ke kanan dan 1 petak ke hadapan. Okey, ni 1 petak ke hadapan. Daripada pondok ni, dia pergi 1 petak ke depan. Acik pula berada di lajur 1 baris 2. Okey, ini lajur 1, baris dia adalah baris 2. Ini adalah Acik. Aleng berada di 2 petak ke timur. Okey, 2 petak ke timur. Tengok penanda yang dia buat ni. Okey, timur adalah ke kanan. Okey, jadi 2 petak ke timur. 1, 2. Okey, 2 petak ke timur. Dan 3 petak ke utara. Okey, 1, 2, 3. Di manakah Uda berada? Okey, Uda ni dia berada di lajur 4 baris 2. Ataupun 4 petak ke timur, 2 petak ke utara. Ataupun kita boleh kata 4 petak ke kanan dan 2 petak ke depan. Okey, bergantung kepada mana-mana yang kita nak guna. Jangan campur. Jangan kata lajur 4 3 petak ke 2 petak ke utara. Tak boleh. Kalau lajur dengan baris timur dengan utara. Okey. Baik. Kita tengok gambar seterusnya. Gambar kedudukan murid semasa ujian. Okey, ini adalah tadi kita sebut sebagai lajur. Kita juga boleh sebut dia sebagai paksi mengufuk. Paksi mengufuk. Sementara baris, ini adalah baris, kita boleh sebut dia sebagai paksi mencancang. Okey, baik. Siapakah duduk di A3? Kita tengok lajur A baris ke 3. Ini jas. Okey, jadi kedudukan jas adalah A3. Dia mesti sebut lajur dulu, baru kita sebut baris. Ataupun kita sebut paksi mengufuk dulu, baru paksi mencancang. Dia mesti kita sebut yang bawah dulu. Tak boleh kita kata jas ini adalah 3A. Salah. Dia mesti sebut yang bawah dulu, paksi mengufuk dulu, ataupun lajur dulu. Jadi A3. Ketua darjah duduk di D4. Okey, siapa ketua darjah? Okey, D, lajur D, baris 4, iaitu Tan. Ketua darjah ialah Tan. Murid yang berada di C5 ialah seorang pengawas. Siapa pengawas itu? C5. C5 adalah Kenneth. Kedudukan objek ditulis dengan paksi mengufuk dahulu, diikuti paksi mencancang. Okey, yang bawah ni dulu, barulah yang atas ni. Siapakah di A2? A2 adalah Amri. B1. B1 adalah Jane. Dan E3 adalah Ramzi. Okey, boleh. Okey, kita tengok gambar kedudukan di sebuah pesta. Okey, dia ada cawan pusing, kereta langgar, rumah hantu, kereta api, roda gergasi dan pancing itik. Apakah permainan yang sama laju dengan rumah hantu? Mana rumah hantu? Okey, sama laju dengan dia apa? Sama laju. Kita tengok laju adalah laju yang ni kan. Kereta api, iaitu kereta api.
Apakah permainan yang berada di baris 4? Baris yang mana? Okey, ini adalah baris. Iaitu baris 4 adalah cawan pusing dan kereta langgar. Lengkapkan jadual kedudukan permainan di bawah. Okey, E2 dia dah buat dah, roda gergasi. C3 dia tanya. Kita tengok C3. Okey, ini adalah rumah hantu. Pernah masuk rumah hantu? B1 adalah pancing itik. Okey. Baik. Kita tengok latihan cuba ini. Lengkapkan. Bendera Kedah berada 2 petak ke mana Kedah? Okey, Kedah 2 petak ke. Kita tengok apa dia buat ni. Dan petak ke atas. Okey, kalau ke atas dia mesti ke kanan. Okey, ke kanan. 2 petak ke kanan dan berapa petak ke atas? 4 petak ke atas. Jangan buat ke timur. Kalau buat ke timur dia mesti ke utara. Dia mesti kanan dengan atas. Bendera Perlis berada di laju mana Perlis? Okey. Ini Perlis. Perlis adalah laju A. Bendera Melaka berada di baris mana Melaka? Okey, Melaka ini adalah baris 2. Bendera apa terletak di A1? A1 adalah Sarawak. Bendera negeri apa dia yang dikenali sebagai negeri di bawah bayu berada di D5. Okey, iaitu bendera negeri Sabah. Sabah adalah negeri di bawah bayu. Baik, kita tengok kedudukan pula. Kita akan menentukan kedudukan. Baik, nyatakan kedudukan Sesen Tikam Guli. Okey, Sesen Tikam Guli berada di laju D dan baris 4. Jadi kedudukan dia adalah D4. Tengok, dia mesti baca laju dahulu. Okey, laju D baris 4. Jadi kedudukan adalah D4. Okey, Sesen Tating Lawi Ayam. Mana Tating Lawi Ayam? Okey, ini. Mana kedudukan dia? Okey, laju A baris 1. Jadi kedudukan dia adalah A1. Boleh tak? Kita nak tentukan kedudukan. Yang ni D4, A1, E5, B2 ni kita panggil kedudukan. Kita nak tulis kedudukan, mesti kita tulis laju dulu, baru kita tulis baris dia. Okey. Liu hendak membaca buku cerita. Dia ada masalah rabun. Di manakah kedudukan objek yang diperlukan? Okey, kalau dia rabun, dia kena guna apa untuk dia baca buku? Adakah guna teropong? Adakah guna lampu? Lampu ni kalau gelap kan. Teropong nak tengok benda yang jauh. Ataupun kanta pembesar untuk tengok benda yang sangat halus. Jadi kalau rabun kita gunakan cermin mata. Soalan ditanya, di manakah kedudukan? Kedudukan dia adalah C2. Laju C baris 2. Jadi kedudukan adalah C2. Okey, boleh kita tengok latihan ini. Lihat kedudukan kandang haiwan di zoo. Nyatakan kedudukan kandang. Okey, gajah. Tengok gajah. Gajah laju C baris 3. Jadi kedudukan dia adalah C3. Tape. Pernah tengok tape? Tape adalah D1. Harimau adalah E2. Badak air laju B baris 1. Jadi B1. Orang utan A2. Dan burung enggang B4. Okey, boleh tak? Cikgu rasa tajuk ni tak ada susah sangat. Jadi cikgu harap kamu dapat faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.